Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Kita sambung semula pembacaan kitab kita Fiqhul Harakah dari Sirah Nabawiyah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Kita berhenti tamanah tu Ustaz. Ah? 84 lah. Eh. 85. Tersebarnya berita Islam itu kah? Ah? 84. Di mana tu kataan? Di waktu pagi tu. Ah, di waktu pagi nak. Muka surat 84 pada perkataan di waktu pagi. Tu selepas daripada wasabbih bihamdi rabbika bil ashyi wal ibkar. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Di waktu pagi, yakni sebelum naik matahari. Ni duk cara apa ni? Duk cara sembahyang Nabi sebelum daripada peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Sebelum daripada adanya sembahyang 5 waktu, kita dah sebut pada bulan lepas Nabi SAW sembahyang, iaitu 2 rakaat pagi, 2 rakaat petang, ataupun dipanggil sebagai salatut tatawwu'. Salatut tatawwu'. Jadi Nabi sembahyang tak? Sembahyang ikut syariat Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi ibadah yang paling awal Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan ke atas hamba dia adalah sembahyang. Mula daripada Adam sampailah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada pensyariatan sembahyang tu. Cuma berbeza pada kaifiyat, yakni pada pelaksanaan sembahyang. Nanti bila mai peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, perintah 5 waktu sembahyang hak mula-mula sekali sembahyang selepas daripada Isra dan Mi'raj. Hak mula sekali Nabi sembahyang adalah salat fardu zuhur. Kan, lepas pada peristiwa tu Nabi turun, maka keesokan pagi tu Nabi sembahyang zuhur. Lohor adalah sembahyang pertama yang Nabi buat selepas daripada disyariatkan 5 waktu. Kemudian waktu lohor hak Nabi sembahyang tu tidak ada lagi pensyariatan rukuk, tak ada lagi. Sembahyang hak lohor mula-mula kali tak ada rukuk. Rukuk start bila? Iaitulah bila mana waktu asar lepas tu.
Sembahyang asar hak pertama kali Nabi buat tu, waktu itulah difardukan, disyariatkan adanya rukuk dalam sembahyang kita sampailah ke hari ini. Jadi rukuk itu di antara rukun fi'li, wajib kena buat. Mau kalau terlupa duk tahiyat akhir terlupa kata nak rukuk dah ni, waladdallin amin, Allahu akbar, turun tahiyat akhir terus. Turun tahiyat akhir dia duk baca innaka hamidum majid, baru teringat kata tak sah ni tak rukuk, maka wajib dia bangun berdiri dan dia rukuk semula. Wajib diri lepas tu rukuk. Wajib berdiri qiyam dalam kadar tamakninah, dia rukuk tamakninah, sami'allahu liman hamidah, Allahu akbar. Itu kalau lupa hak rukuk. Kalau lupa hak sunat, adakah wajib dia nak kena mangkit? Tak wajib. Dia terlupa tahiyat awal, Allahu akbar, mangkit rakaat ketiga, Allah terlupa tahiyat awal. Hak makmum belakang pergi tegur pula, subhanallah, dia buat cengih tu. Baru menang pilihan raya, cengih lah, subhanallah, dia bunyi tu. Dia kata, aku buat mentang apa? Subhanallah, takkan ku hodakah satu sah bunyi subhanallah, satu sah mu tak tui. Dia pun bila duk dengar ni hak nak menjatuhkan kerajaan dia ni banyak sangat, dia pun turun duduk tahiyat awal, batal dengan tu imam. Hak makmum tak turun, celaka sungguh tu imam yang batal. Bagi kita nak tengok tu imam ni dia kemas tera menah sangat ni, tak sakan contohlah. Jadi benda hak sunat mau kalau tinggal asal gini, kalau ada kategori sunat aba'ah ganti dengan sujud sahwi lah. Ni ada agak ni depa sepakat ni. Kan depa kata kita doa begitu imam tu lupa tahiyat awal. Lupa sungguh orang tua tu. Bukan sabit berkat pak ni doa, sabit tak ni bergaduh dengan bini di rumah tu lupa. Kan dia kata nak balik lagu mana ni, dia kata ni lagi bini punggai dengan kasut dia fikir tu. Lupa dah nak tahiyat pum nak atas. Hak depa kata clear sepakat kita doa makbul nampak raya ni kata ni. Subhanallah. Seorang dia pada tri dah tak ni dalam grup WhatsApp abang dah. Mau kalau aku lagi hak balik kanan dulu rapat pakai ni, habis hak balik kanan tu sambung pula rapat balik kiri pula. Subhanallah, subhanallah. Tu imam dia ketak, dia turun tahiyat awal. At-tahiyyah hak pak tu mufaraqah. Habis bayar dia berkata apa macam tu imam kami kena celaka sungguh. Batal tak tu imam tu? Batal. Batal. Dia turun balik tu. Pasal apa? Dia takut mau kalau seorang duit hinggut tak apa lagi. Ni sampai satu sah duit hinggut dia. Dia pun tak apa nak kemas pula bab-bab ni. Dia pun turun juga. Tu kata tu. Bila tak kemas ni 3-4 orang hinggut pun dia berasa gayak dah. Faham. Tak faham sudah. Tu dia dan juga nak kono tu. Amboi. Tapi bab pekah ni lah. Bukan bab lain. Bab pekah. Kan dia kata hal ni pakai songkok tinggi. Menteri lah ni. Menteri pasola. Habis dia balik kerja tuan-tuan ni, balik kerja ni tukar-tukar baju buh songkok sikit, nampak pak tegak langsung lah. Kan tak belum baik. Jadi Nabi sembahyang tak? Sembahyang. Habis dah baca tak ni. Dan di waktu petang pula, yakni sebelum jatuh matahari, yakni mayang asar. Mayang asar ni sebelum qabla ghurubi syams, sebelum terbenam matahari. Bila terbenam matahari masuk maghrib. Jadi sebelum terbenam maknanya mayang asar. Jadi 2 rakaat pagi dan 2 rakaat pada waktu petang. Begitu juga menurut riwayat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, seperti yang dinyatakan oleh anak saudaranya, yakni Urwah bin Az-Zubair. Mai kok mana Urwah ni anak menakan anak saudara Aisyah ni? Urwah bin Az-Zubair, pak dia Sayyiduna Az-Zubair bin Al-Awwam menikah dengan kak Aisyah. Nama dia kak dia nama Asma. Kahwin dengan Asma. Asma ni kak kepada Aisyah,
ke ipak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi abang kepada Urwah nama dia Abdullah bin Az-Zubair. Abdullah bin Az-Zubair, sahabat pertama lahir selepas daripada hijrah Nabi. Abdullah bin Az-Zubair lahirnya di bumi Quba. Ni adik dia lah ni, Urwah bin Az-Zubair ni. Jadi lagu mana sangkut Urwah dengan Aisyah? Anak menakan. Dan dia juga anak menakan sabit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itulah yang difardukan kepada mereka pada masa itu. Masa mana tu? Masa sebelum adanya 5 waktu hak fardu kita dah buat ni. Di samping mereka digalakkan sembahyang sunat, di mana Nabi disuruh supaya membanyakkan sembahyang sunat. Jadi Imam Al-Ghazali kata mayang sunat ni adalah untung, mayang fardu tu modal. Mayang fardu hak 5 tu modal. Tekoh-tekoh tak balik modal juga. Kan? Dalam duk semayang tu hak mayang fardu ni dijaga. Tapi dalam duk mayang tu hati dia ghalib, lupa hak nu, lupa hak ni, macam-macam lah. Takut-takut hak modal tu tak patah balik, patah mai hak rugi saja. Jadi nak palam hak rugi dalam semayang modal tadi ni digantikan, ditambah dengan salat-salat sunat yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semayang sunat hak paling besar, dia punya pahala dia dan tak boleh ditandingi oleh mana-mana sembahyang sunat, iaitulah salat sunat rawatib, semayang yang salat sunat yang mengiringi salat fardu. Qabliyah ba'diyah. Mayang bulan Ramadan tarawih 20 rakaat, dia 20 rakaat tu banyak pada rakaat, pada perbuatan. Tapi 20 tu dia tak boleh potong, dia tak boleh lawan dengan 2 rakaat ba'diyah Isya. Jadi tahun depan tak payah buat mayang tarawih, mayang ba'diyah Isya saja. Dia kata mayang banyak pun tak apa nak banyak pahala, 2 tu sudahlah. Tu berapa penyegan. Bulan Ramadan tu mayang lah. Tak ada semayang luar daripada Ramadan yang nama dia semayang tarawih. Kalau ada jabatan agama angkut buah lentrak buat pi. Pasal apa ni semua sesat belakang ni? Sah tak? Tak sah. Jadi salat sunat rawatib qabliyah ba'diyah. Qabliyah ba'diyah. Kita duk sebut mayang qabliyah subuh tak? Mayang qabliyah subuh hak betul dia salat sunat fajar. Salat sunat fajar. Dia kata ustaz, saya mai tutup imam Allahu Akbar mayang subuh dah, tak ada nak mayang qabliyah subuh ataupun semayang salat sunat fajar tu. Boleh tak pas tu imam bagi salam saya pun mangkit mayang sunat fajar? Boleh ke tak boleh? Jawab dia boleh. Jawab dia boleh lah. Kalaulah duduk dalam waktu subuh lagi mayang. Tapi kalaulah dah habis waktu subuh, tu imam tu mayang subuh punya lama, 6.30 takbir 8.30 baru habis. Mayang apa tak ada lah berlaku lagu tu kan, lama lah kita kata lah. Jadinya kalau luar daripada waktu subuh, boleh tak qada salat sunat fajar tu? Jawab dia boleh, kerana salat sunat yang berwaktu boleh diqada. Ni kata ulama fiqh. Katakan mari ni tak ada nak buat qabliyah luhur, lagi boleh buat qada qabliyah luhur. Tapi jarang kita hak sunat-sunat ni jarang nak qada. Dia kata dia kata hang buat rajin apa hak fardu buat hang tak qada, duk rajin buat hak sunat. Hak kawan pun duk peleceh pula pakai tuang langsung. Kawan tu kata buat apa? Dia kata betul juga hang kata
Dia kata apa? Dia kata kalau duk qada hak sunat saja, hak fardu tak buat pun, amalan apa pun tak terima. Dia kata hamba yang tengok kalau haji pun Allah Taala tak terangkat ibadah dia pasal mayang tak cukup, mayang tak qada, tambah hang takat 2 rakaat ni pakai tak ada apa tu saya dah buat hak kawan tu pun pakai tok lah kali keluar makan no benjo lah tang kepala timpang masjid kita tu dia kata elok pakai benjo senang dia kata tu dia. Boleh tuan-tuan. Ada agak kawan hantu ayak lagu ni pun. Dia duduk perosak kita. Nah, dia tak mau mayang, dia ajak kita buat geng dengan dia pula. Baik. Kemudian hal ini dinyatakan oleh Allah. Hal ini hal mana tu? Nak balik pergi duduk tang mana tu hal ini tu? Hal ini digalakkan sembahyang sunat. Hal ini ni balik kepada yang kata bukti dalil galak sembahyang sunat ni dalil dia ni firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. Hai orang yang berselimut, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah tak panggil ya Muhammad, dak. Allah panggil ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut. Yang pertama, makna al-muzammil di sini khas kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ayat ni tuju khas pada Nabi, tapi faedah dia adakah Nabi saja? Tak, faedah dia umum atas semua umat Nabi. Ayat tu turun khusus atas Nabi, tetapi faedah ambil hukum atas ayat ini terkena pada semua umat Nabi. Lagi dia duk faham ayat ni Allah Ta'ala suruh Nabi yang sunat, kita duk bakal ingat siapa? Ada umum pada hukum jatuh atas semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ini di antara min lutfir rahman, di antara kelembutan adab Allah Ta'ala ajak pada kita agar apabila kamu nak panggil Rasulullah, panggillah dengan panggilan yang selayaknya. Tak boleh panggil hey Cik Mat. Cik Mat tu pak mentua kita. Tak boleh duk panggil dengan nama Nabi semata-mata. Kalaulah kita panggil tu dengan niat Nabi ni sama macam orang biasa, tak boleh, hukum dia berdosa. Tak boleh. Maka panggillah Rasulullah dengan panggilan-panggilan yang selayaknya untuk Nabi. Allah ajak ya ayyuhal muzammil dengan panggilan samaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adab Allah Taala ajak kat kita kalau nak panggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bangunlah bersembahyang. Sembahyang apa ni? Sembahyang sunat lah. Jadi dalam fiqh kata bangun sembahyang sunat. Bangun sembahyang sunat ni afdal mula dengan sembahyang tahajud. Afdal mula dengan sembahyang tahajud. Dan dimulai sembahyang sunat itu dengan sembahyang yang ringan-ringan. Dia kata ringan gua mana? Tak ada ucap Fatihah terus bagi salam kalau gua mana enggak? Tak. Makna ringan di sini baca ayat pendek-pendek buah mula. Mana ada kereta tekan-tekan duk gear 6, Jahannam gear buah kita tu. Mula buhlah inna a'tayna. Tak nak boleh
Kita panggil apa tu? Dia punya rentak tu, rentak dan irama. Ni awal-awal bedai dah surah Ar-Rahman, rakaat pertama. Rakaat kedua balas pula surah Tabbat yadaka lam yakunil ke apa ke tu. Mula-mula mayang. Lepas tu dia berasa malal, dia berasa jemu, dia berasa cemui. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia tengok jam, baru ke 5 pagi. Dia kata tak sat baca lagu panjang dah, cukup dah kot tara tu noh, baca banyak dah, takkan pahala sikit kot. Lah lena subuh tak jaga. Lah keliling nak subuh tak jaga. Tok parit mayang 2 rakaat tu. Tahu pasal apa? Hak fardu dia tak bah. Duk kalut hak tak sah ni. Maka sunat mula dengan rakaat yang ringan. Baca hak pendek-pendek ya. Sebab itu kalau masjid ke surau buat qiyamul lail, tuan-tuan boleh bilang berapa orang hak mai. Hak mai tu memang hak duk mai dah. Nak panggil hak jarang mai, anak muda lah terutamanya noh. Dia dengar qiyamul lail tu dia kata tak apa, nanti tunggu kami pencen lah kami mai. Dulu dia tunggu kami pencen, dia umur baru 23. Dan ke tak dan pun tak tahu. Pasal apa? Kesilapan kita tuan-tuan, kita buat lama sangat. Pasal kita ni nak panggil orang semua pakat boleh. Kan? Kalau tuan-tuan nak mayang seorang-seorang tuan-tuan, mayang pi sampai dinding terkeluar pun. Kita mayang orang. Ni kita mayang ajak cucu kita. Jom besok kita pergi qiyamul lail dengan Tok Wan. Cucu kita tak mau lama. Cucu pun kata lama. Kita kata tak lama dia kata awak lah tak lama. Tok Wan boleh nak dalam tahiyat akhir lah kata. Pergi ngayak tu lah. Punya lama sampai tak tahu tu. Tok Wan boleh nak dalam tahiyat akhir lah. Cucu gerak Tok Wan. Tok Wan, Tok Imam bagi salam dah. Tok Wan makik jawab dah. Tu ke? Tok Wan jawab pula. Tok Wan betul bagi salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pakai tak boleh apa mayang Tok Wan tu. Jangan lama sangat. Nah, kita buat hak ringkas-ringkas. Ni sampai setiap minggu baca sembahyang sunat tasbih ni. Dia kata kami tak kadut tasbih banyak tu pun tak berasa lama lagu kawan ni tasbih. Dia kata syurga cepat dia ni. Nah, orang jadi lagu mana tuan-tuan? Orang jadi tak seronok. Nah, jadi korang-korang buat cepat-cepat bukan suruh baca cepat. Kita buat tu paling-paling lama sejam ya. Ni sampai 2 jam. Sujud hak lah dia kata baca bagi lama sikit nah dia kata. Baca bagi lama sikit hak sujud lah no. Dia bantai sujud hak lah tu 15 minit. Kawan tu pula darah rendah, mangkit-mangkit ke biji mata binau. Dia kata nampak tu imam 3 orang dia kata. Pula dah. Pasal lama sangat. Pakai hari tu lah ada mai. Tak mai dah. Tak mai dah pasal tu. Jangan kita buat lagu tu tuan-tuan. Buat hak ringan-ringan. Pas ni tuan-tuan buat qiyamul lail 45 minit. Tu dia tuan-tuan tengok. Hak duduk dalam kubur keluar balik mai mayang. Pasal dia kata sak sangat dia kata. Kita nak tarik orang. Budak-budak hak mai sembahyang subuh di masjid kita, siapa hak mai awal boh RM2. Boh RM2 tu kan. Hak tua-tua boleh dapat sebatang. Allah dia mai bukan tuan-tuan ni, tempat lain boleh sebatang. Siapa mai mayang subuh dan hil seorang sebatang. Dan hilat tu hak rasa sejuk seorang sebatang. Dia timpa mai tu lah tuan-tuan. Beratuk macam nak masuk syurga. Jam juga dua. Dia kata pergi mana ni? Pergi masjid sebatang lepas kata. Tukar nama tu masjid tu. Masjid tuan-tuan lah. Ni contoh cara nak bagi orang mai ramai. Tu contoh. Dia bukan melawak ni tuan-tuan ni. Kadang-kadang ada orang jenis lagu tu. Dia bertaruh. Hang pergi besok kau belanja hang sekotak. Dia mai dia boleh mai Lepas tu tak mai lah. Pasal patut nak habis kotak tu dah 17 hari. Lepas tu mai pula. Lagu tu cerita dia. Baik. Di malam hari kecuali sedikit daripadanya. Ni Allah Ta'ala sebut qumil laila illa qalila. Bangun wahai Muhammad mayang sunat walaupun sikit. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu sikit cerita pasal qiyamul lail. Abdullah bin Umar ni anak Sayyidina Umar, adik ipar Nabi, adik kepada isteri Nabi Hafsah binti Umar. Dia lahir 10 tahun sebelum daripada Nabi hijrah. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab.
Dia meriwayatkan hadis sebanyak 2630 hadis, termasuk dalam kalangan minal mukthirin fir riwayah, sahabat yang banyak riwayat hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ni hebat tuan-tuan. Hebat lagu mana? Hebat dia, karamah dia ni disebutkan dalam tabaqat. Tabaqat yang dikarang oleh Al-Imam As-Subuki dan juga Al-Imam Al-Munawi rahmatullahi alaihima. Abdullah bin Ammar ni satu hari dia berjalan tuan-tuan, terserempak dengan rimau. Rimau negara Arab rimau padang pasir rimau macam duduk di Afrika. Terserempak dengan rimau. Orang lain jalan kali dengan dia, tengok bukan rimau, singa. Tengok singa duduk depan ni, pakat selerak habis lari. Takut kena makan. Tapi hebat karamah Abdullah bin Ammar ni tuan-tuan, dia boleh bercakap dengan singa. Dia boleh bercakap dengan singa. Tuan-tuan bisa bercakap tak dengan singa? Bisa bercakap tak? Tak bisa? Bisa bercakap tak ni? Takkan tak bisa kot. No, hak belakang terai Belum lah. Belum marah saya pula. Contoh, hak belakang terai tu lah. Tapi bukan hak main malam ni. Hak malam ni bagus. Tang lain tu, masjid lain, sungai 3. Tang ni sungai 2. Contoh nak belum nak tak mau bagi tidur. Pasal duduk tengok tu duduk lena dah belakang tu, tergempak sikit dia makik nah. Dia kata kat kita singa. No. Dia bercakap dengan singa. No. Singa tu mendengar cakap dia. Ni karamah tuan-tuan, jangan duk petikai. Boleh ke bercakap dengan singa? Boleh ke kami duk tengok singa kot zoo tu? Bunyi apa tak faham? Memanglah. Pasal singa tu pemeluat tengok muka kita. Dia kata tu duk main pun tak apa. Dia kata. Dia bercakap dengan singa. Akhirnya tuan-tuan, singa tu pi lagu tu ya. Tak buat apa. Pada adat kata binatang hayawanul muftarisa, haiwan yang jenis liak ni, jenis duk makan orang ni, dia kira nak terekam ya. Tapi bila mai ke Abdullah bin Ammar, tak jadi nak terekam. Pi lagu tu ya. Kerana kata Abdullah bin Ammar, aku pernah dengar Nabi sebut, Nabi pesan, sekiranya seseorang manusia itu bertakwa kepada Allah, takut pada Allah, maka Allah Ta'ala akan jadikan makhluk yang lain pun takut dan tunduk kepada dia. Dia binatang hak patut telan orang tak jadi telan. Jadi tuan-tuan cuba tengok kita ni capai dak martabat takwa tu, besok pakat pinzu taping, terjun masuk dalam tangkap singa tu, tengoknya jadi lagu mana. Patah keluar balik ke, keluar hidup ke, keluar dengan stretcher lagu tu dah. Bukan nak suruh buat, tapi nak habaq kata karamah. Hebatnya sahabat Nabi. Abdullah bin Ammar ni radhiyallahu taala anhuma, dia buat ibadah umrah tak banyak 1000 kali sepanjang hidup dia. Ini disebut oleh Al-Imam Ibn Jauzi dalam kitab dia Sifatus Safwah. 1000 kali umrah, 70 kali haji. Ini karamah dia. Abdullah bin Ammar satu malam dia mimpi tuan-tuan. Dia duduk di tempat yang cantik, tempat yang elok lah. Nisbah kita kata duduk di taman-taman syurga. Dalam dia duduk seronok kalik dalam taman tu tuan-tuan, tiba-tiba malaikat mai kat dia, malaikat nak perambat dia keluar. Malaikat nak perambat dia keluar. Bila malaikat nak perambat dia keluar, dia terjaga daripada tidur dia, kejut. Lalu dia esok ni dia pergi jumpa kakak dia Hafsah binti Umar, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pergi jumpa, wahai kakak, semalam saya mimpi kata saya duduk dalam satu taman, tiba-tiba malaikat mai perambat, saya pun terjaga, jadi saya tak tahu apa makna mimpi tu. Boleh tak tolong tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tolong tanya Ustaz. Maka Hafsah pun bagi tahu Rasulullah. Dia cerita, lalu Nabi pun bagi jawapan, wahai Hafsah, sesungguhnya adik kamu itu seorang pemuda yang baik, orang yang saleh, orang yang bertakwa. Dan terlebih baik kalau adik kamu Abdullah itu, dia pada waktu malam dia menunaikan salat sunat 2 rakaat, yakni tahajud, itu yang paling terbaik bagi dia. Hafsah pun pergi beritahu adik dia, Nabi kata hang bagus dah. Hang bagus dah. Nabi kata kalau lagi bagus hang semayang 2 rakaat. Daripada situlah
Daripada hari Hafsah kakak dia bagi tahu, daripada saat itu dia tak pernah meninggalkan salat tahajud sampai dia meninggal. Ni Abdullah bin Umar. Ya kita pasal pakai ambil hak ayat awal tu ya. Ni Nabi kita hang bagus dah. Cukup aku nak dengar tu ya. Hak lepas tu aku tak mau dengar lah. Hak depan pada tu aku tak mau dengar. Aku mau kata Nabi kata aku bagus. Cukup dah. Takak tu ya. Tak, tapi Nabi suruh hang tak, aku mau dengar hak bagus tu ya. Hak ke depan tu kemudian hari hang mahabak lain. Pakai ayat tu wala. Ali Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia wafat di Dzutuwa. Dzutuwa ni luar sikit daripada tanah haram Mekah. Dia tak duduk dalam tanah haram, dia duduk luar daripada tanah haram. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Satu cerita kata waktu malam. Dan kita sebut sebelum ni hebat peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj berlaku pada waktu malam kan. Berlaku pada waktu malam dan ada hikmah dia, ada makna yang tersirat. Sebab apa pada waktu malam tuan-tuan? Yang pertama, pada waktu malam berlaku Al-Isra' wal Mi'raj. Allah takdir jadi waktu malam nak menunjukkan pada waktu malam Allah Ta'ala akan memberikan special gift, hadiah istimewa buat hamba-hamba dia yang bangun beribadah kepada Allah. Simbolik daripada Nabi mendapat ibadah yang paling besar, iaitulah sembahyang lima waktu. Satu. Yang kedua, berlaku pada waktu malam peristiwa tersebut, Allah nak ajak kita, orang yang beriman kepada Allah, dia akan menggunakan masa malam dia itu untuk memperbanyakkan doa, untuk memperbanyakkan istighfar, untuk memperbanyakkan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggal tempat tidur dia, bukan tak tidur, dia tidur juga, tapi ada sikit masa dia berdoa pada Allah. Mana dalil dia? Dalil dia ayah ibu-ibu duk dengar tu imam baca hari Jumaat. Kan? تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Itu Allah Ta'ala sebut tu. Orang-orang yang beriman ni, tatajafa junubuhum 'anil madaji', mereka meninggalkan al-madaji', lambung, yakni tempat tidur mereka. Wa apa? Yad'una rabbahum, bangun berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, yakni sembahyang dan juga doa. Bagaimana doa? Khaufan wa tama'a, dalam keadaan mereka ini takut, wa tama'a, dan mereka minta dalam keadaan yang tamak, minta macam-macam kat Tuhan ni. Khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Tak ada seorang pun di kalangan kamu yang mengetahui apakah yang aku nak bagi kepada dia. Min qurrati a'yun, yakni pemberian yang aku bagi itu adalah dalam bentuk perkara-perkara yang menyenangkan hati mereka. Ini rahsia waktu malam. Maka sebab itu Allah Ta'ala dan Nabi SAW galakkan kita untuk bangun malam. Jadi nisbah atas Nabi qiyamul lail itu wajib. Nabi dah kita sunat muakkad. Sunat muakkad. Tapi ada kala Nabi tertinggal juga. Nabi tinggal juga. Ada kala Nabi tertinggal disebabkan keletihan dan disebabkan empuknya tempat tidur Nabi. Satu malam isteri Nabi tengok Nabi nak tidur, dia lipat Nabi punya toto tu bagi jadi tebal sikit. Selalu Nabi tidur satu lapis hari ni lipat dua lagu tu ya. Tapi hari tu dia double, tambah sekali dia lagi tebal ya. Nabi lena sampai ke subuh. Masuk subuh, bukan terandah subuh. Sampai subuh, jaga-jaga masuk dah subuh. Nabi makik sembahyang subuh, tak sembahyang lah sembahyang malam.
Tanya Nabi kepada isteri dia, wahai isteriku, semalam hang buat apa ni kat tempat tidur aku ni? Petak jaga Dia pun kata, ya Rasulullah, saya tengok kamu tidur ni kesian sangat, sakit badan lah apa semua, saya lipat bagi tebal sikit. Nabi kata, dah, kalih balik, buat macam biasa balik, aku nak tidur hak macam biasa. Sebab hang lah aku tak jaga semalam, semayang beribadah kepada Allah. Tu dia Nabi. Kalau saya suruh lipat lagi. Boleh lagi lipat lagi. Takat mana boleh lipat. Nah, itu kita. Nabi tak tuan-tuan. Nabi tunjuk teladan yang hebat sampai bengkok kaki Nabi semayang. Nabi semayang sampai bengkok kaki. Menunjukkan Nabi lama berdiri lama, sujud pun lama. Sehingga kan kata sahabat dalam riwayat, kita buka Syama'il Muhammadiyah buka jumpa pada bab Nabi ibadah Nabi berdiri, Nabi rukuk sama lama dengan berdiri, Nabi sujud sama lama dengan rukuk. Kalau berdiri 10 minit, rukuk 10 minit, sujud 10 minit tuan-tuan, lagu mana bengkok kaki memang bengkok Kita bengkok tak? Bengkok pakai makan lobster banyak. Makan lobster. Nabi bengkok sampai jadi kembung kaki tu kerana banyak beribadah, berdiri lama baca Quran dalam sembahyang. Jadi kita baca takat yang mampu lah. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah daripada ayat Al-Quran yang mudah-mudah bagi kamu. Baca, jangan duk gelut. Baca inna a'tayna ulang hak tu saja pun tak apa kan, tak ada masalah. Baik. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala lagi 1/2-nya atau kurangkan sedikit daripadanya atau lebih daripadanya, dan bacalah Al-Quran itu dengan baik dan perhatian. Kena baca Quran dengan baik. Warattilil Qur'ana tartila. Ini dalil kata wajib baca Quran dengan tajwid. Belajar hukum tajwid fardu kifayah. Baca dengan tajwid fardu ain. Berhenti azan ke apa? Ke jalan terus? Tanya pihak masjid saya gua benar tak apa? Jalan terus. Kan nak bayang terus. Ada jemaah tu tanya, ustaz, kita qomat terus tak payah duk azan cepat lagi kata. Wah, tu lagi sekan. Azan tu jalan. Jalan. Baik. Tuan-tuan kata jalan, saya jalan. Majlis Jabat Agama cari, saya kata tuan-tuan suruh jalan, mana saya tahu kan. Tak apa, tak gelut, tak apa. Ini sepakat tidak ada khilaf di kalangan ulama al-Marbawi sepakat sepakat tak apa. Dia bagi ijma' apa ni, ijma' sharih dalam usul fiqh, ada ijma' sharih semua sepakat. Dia tak ada ijma' sukuti, hak lain angkat tangan dia seorang tak angkat. Tu pun bahaya enggak tu. Baik. Dia kata baca Quran. Jadi baca Quran dengan tajwid hukum dia wajib fardu ain. Belajar ilmu tajwid fardu kifayah. Lepas tu mana dia kata mengaji fardu kifayah, baca jadi fardu ain. Jadi semayang ni baca Fatihah. Syarat sah baca Fatihah kena baca dengan tajwid. Antaranya kena cukup tasydid 14 tasydid dalam Fatihah tu. Maknanya kena mengaji tajwid tu. Jadi lagu mana nak buat ni? Ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kaedah usul fiqh kata setiap benda yang tak sempurna dengannya, setiap benda ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Setiap benda yang wajib yang tidak sempurna disebabkan dia, maka benda itu jadi wajib. Katakan ni baca Quran wajib ni, fardu ain wajib kena baca dengan tajwid. Ni ilmu tajwid fardu kifayah. Jadi kita nak ambil hak fardu ain ni kan. Jadi bila baca dengan tajwid ketika itu fardu ain. Kita tak mengaji hak fardu kifayah ni, dia kata fardu kifayah tak apalah baca Quran terus lagu tu sah ke dak Fatihah? Tak sah. Pasal apa? Kerana syarat sah Fatihah dibaca dengan tajwid. Jadi sempurnanya kewajipan membaca Fatihah tadi ni dengan tajwid, maka dia fardu kifayah. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Maka Fatihah ni takkan sempurna, dia ni wajib ni takkan sempurna dia sabit dengan kawan ni, maka hak ni pi lompat duk tang tu wajib juga hukum dia.
Wajib. Nah, jadi mengaji tajwid. Tajwid ni jangan takut ustaz tak kata kau orang. Dia kata kat mat dengan jaiz ya. Dua tu ya. Mai apa tak kena. Mat dia kata. Ni jaiz, mat jaiz. Dia kata tu ya. Dua tu ya. Mat dengan jaiz ya. Dia kena pun. Agak. Jadi ustaz hak paling baik ustaz hak mengajak tajwid. Dia tak kata kau orang. Dia kata kat dua orang ni, dia kata seorang lagi dekat huruf. Hak tu ya. Dia kata kat huruf, dia kata kat mat, dia kata kat jaiz. Tiga tu dia duduk kena pun. Agak. Izhar dia tak ada kena mengenal dengan azhar. Azhar lain, izhar lain. Nah, tu dia nak. Baik. Jadi kita mengaji tajwid kena ada guru, baca Quran kena ada guru, musyafahah kena tengok mulut dia. Kena tengok mulut dia sebut lagu mana. Contoh dia kata ustaz kalau huruf dha tu memang nak kena herot mulut ke dia kata. Saya duk sebut herak ni tak jadi-jadi dia kata. Dia tak baca terus tu tak baca membaca Fatihah sampai dekat ayat 6 lah. Hak waladhdallin tu skip dia kata. Pasal tak betul dia kata. Kalau baca tak betul dosa betul saya baca terus. Lagi power ke apa ni? Nah, jadi waladhdallin ada yang kata lidah tendang pi kanan. Ada hak kata tendang pi kiri. Ada hak kata jelir kat luar. Jelir tak dah dengar lagi lah. Mudah kata tuan-tuan nak bagi faham, nak bagi senang. Tuan-tuan sebut lidah kok mana pun tak apa. Bunyi dha betul dah. Bunyi dha ada ghairil maghdubi alaihim walad. Dia pala pada tu. Dha tarik balik ada ghairil maghdubi alaihim walad. Jegil lah kawan sebelah. Dhalin. Ada pula belaga. Hak dia kona kau tu, hak kawan balik ni kona apa dia? Ghairil maghdubi alaihim walad. Dha kali pula tu pakai jahanam yang buat ni. Nah, sebut bunyi dha dia betul dah. Maklum. Sebut bunyi dha betul dah. Dad betul dah. Nah, ghairil ra tarqiq ra nipih. Jangan baca ghairil re tu re ratapi. Tu re kereta api. Tak pun chicken grill. Kan kita boleh order hak western food sebut tajwid betul chicken grill. Muih elok pula. Hak tang Fatihah dia pergi kena kulit. Ghairil tak kena dah gitu nah. Kena bagi elok-elok. Bismillah. Di sisi mazhab Syafi'i mula daripada basmalah sampai waladhdallin 2 harakat. Tekan tak apa, tak tekam tak apa. Jangan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Hak tu kuih kahut dah tu. Dia berhenti pula tu tak bunyi apa. Nah, jangan. Dia tidak ada saktah tang tu. Waladdall. Mati dengan dha periduk dha, jangan mati dal periduk dha, jangan mati dha periduk dal. Ghairil maghdubi alaihim wala dia ni beranak kok mana ni? No, pelik juga kawan ni pun. Ataupun ghairil maghdubi alaihim walad lembut tu dah kok tu pula dah. Ada juga walad dalin. Dia berkata sopannya baca, bukan sopan tak erti. Tak betul baca lagu tu. Tak sah. Jaga molek atau pada Fatihah. Dia kena baca muwala' bersambung. Tak boleh senggang dengan apa-apa zikir. Kawan kita bersin Hashim, kita pula alhamdulillah. Alhamdulillah pula dah. Patut dia alhamdulillah. Kita yarhamkallah pergi tukar pula. Alhamdulillah. Kawan sebelah kata, ambil panggung aku nampak. Kawan tu balik dia. Dia kata biasalah. Cik sembang pula. Lah mayang. Betul. Nah, jadi kita mayang Maliki yaumiddin. Lepas tu kawan sebelah Hashim, kita pun yarhamka. Kalau dia lelaki ki ataupun satu nirai sah tu semua bersin. Hashim. Kita baru nak kata ya semua pakai bersin. Jadi dia jadi plural lah jamaah kan. Maka dalam Arab ko mana yarhamkumullah dia batal pok hak bersin tu tak batal pada muka. Pandai sangat lebih doa kat orang tu. Jadi nak doa juga jangan pakai ka ki kum.
Tu nak pakai apa? Hu ha hi, hu ha him. Yarhamhumullah. Hum. Yarhamhumullah. Yarhamhallah, yarhamhullah. Tak apalah. Tapi jangan kukikum. Boleh tak dia kata bos semua dia tak? Yarhamhu hihum. Lagu tu bos bojek tengah belakang. Memilah bayang. Tak boleh lagu tu. Pasal apa kakikum tak boleh? Huhahum boleh kerana kakikum kaedah bahasa Arab dia panggil dhamir mukhatab, yakni kita bercakap depan kita, seolah-olah cakap depan kita. Ka anta kamu apa habaq? Yarhamkallah, Allah merahmati kamu. Kamu tu tak boleh. Yang tak batal menggunakan ka dalam semayang hanya selawat atas Nabi saja, tak batal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamu alayka. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu tak batal. Jangan duk bertukar pula. Assalamu alaihu. Lepas tu pula. Hak ni mau merepek mau duk bertukar, tak boleh dah. Itu keistimewaan Nabi, walaupun menggunakan dhamir ganti nama mukhatab, seolah-olah cakap depan, tak batal semayang. Selain Nabi, hang mailah ulama besar serban mana pun hang punya serban batal. Kalau kata kukiku batal. Mana? Ataupun kita bercakap lah mayang, bini kita sidai baju, kita sidai baju, ni bak mayang. Tiba-tiba bunyi guruh. Bunyi guruh. Lepas tu bini kita pun bila dengar guruh tu dia pun turun ke mana ke pada rumah kita. Dia kata, abang, cek pergi kutip baju no. Selang kata tu. Kita kata, ke ni dalam mayang ni. Ke. Bini kita dapat faham tak makna ke tu? Ke tu makna okey no. Ke. Maknanya okey lah. Batal sembahyang. Batal sembahyang. Agak molek lah. Bunyi lagu tu. Ni tak bagi kutip dah ni. Maknanya bini dia tahu tak kata tak payah kutip? Tahu. Batal sembahyang. Ada sembahyang lagu tu. Okey. Bagusnya. Solehnya lelaki aku. Bukan soleh tu. Dia tak tahu. Boleh tak maklum? Maklum jangan duk kacau Pak Long sembahyang. Dia pergi tanya pula. Okey. Okey tak bang? Okey. Ibu jawab lagu tu ya. Habis bayang kita tanya, abang tak batal ke? Tak apa, ustaz kata kalau KO atau okey baru batal. Pula dah. Ustaz mana? Ustaz Eman aja. Ustaz Eman juga hak dipersalahkan. Dah. Itu dalam masalah semayang tuan-tuan. Banyak masalah semayang. Kan masbuk muafiq tak cerita lagi. Atau tahu ngaji dengan ustaz lain lah, ada ngajar lu. Kita habaq hak reti saja. Habis dah. Kemudian tuan-tuan, kita baca perabihat ni lah. Kali baca banyak-banyak kan. Lagi tuan-tuan yang mutu berat. Dia mengaji banyak-banyak, dia berat kan. Dia berat. Lagi nak makan lagi, berat lagi. Hak mengaji pun berat, hak makan pun berat. Jadi masalah dah. Baca Quran tu. Sesungguhnya aku menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Apa makna perkataan berat ni? Wahyu yang thaqila. Berat ni makna apa berat? Berat kilo ke? Tak ada mana-mana makhluk yang boleh tanggung amanah dia melainkan kamu dan umat kamu, wahai Muhammad. Ni Quran. Dalil yang mana? Allah Subhanahu wa taala sebut, "Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau kami buat turun wahyu ni atas bukit gunung, kata Allah, hancur derai habis. Pasal apa? Gunung walaupun dia batu, dia tak mampu nak menanggung amanah beratnya wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu dan ayah-ayah sekalian, kalau orang tanya pada zahir siapa yang kuat antara kita dengan Gunung Jerai, jawab dia Gunung Jerai. Mana bukti pi hempuk kepala tengok jadi dia guna. Zahir kata pada hakikat yang lebih kuat daripada segala gunung di atas muka bumi ini adalah kita, kerana mampu menanggung wahyu Allah yang bernama Al-Quran. Sebab itu ada kala Nabi dapat wahyu, Nabi duduk atas paha isteri Nabi.
Isteri Nabi rasa berat ni pohon ni. Pasal apa? Pasal waktu tu dia tahu dah wahyu Nabi duk dapat. Jadi berat. Jadi berat. Suami kita duduk atas pohon kita, berat tak? Berat. Dia tak kepala dia tak? Berat tak? Berat bukan pasal lorak. Bukan wahyu turun. Ni abang buat kepala abang berat ni duduk atas pohon cek ni. Kalau ada suami kita kata wahyu turun. Ambil minyak cat kapak tuang dalam mata dia. Ni wahyu turun bang dia. Dah tak betul dah. Hak tu dia lorak nak suruh kita dia picit kepala dia, buh minyak gamat ke apa nak bagi berangi gitu. Nabi saja tuan-tuan. Wahyu berat ditanggung Rasulullah hatta sampai Nabi berpeluh, duk terima wahyu ni sampai peluh. Kita makan sampai pecah peluh. Bukan terima wahyu, makan sampai pecah peluh. Tambah pusing kenuri pula, pikuk belah baling tu, gulai batang pisang, sampai pecah peluh dah makan. Tuan kenuri kata lalu makan. Dia kata lalu kan, benda peri. Dia kata kat tok rumah, benda peri. Itu tuan-tuan. Dan kata Allah Subhanahu wa taala lagi, sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih berat. Maknanya payah, bukan semua orang boleh bangkit. Menguatkan jiwa dan bacaan di waktu itu lebih khusyuk. Sebab tu ulama kata waktu mangkit malam, sembahyang malam, waktu itulah paling ikhlas kita sembahyang. Baca sedap pun orang tak dengar. Kan? Baca ni punya panjang 3 juih baca. Lepas tu mangkit abang kat bini, tahu tak saat ni abang sembahyang 3 juih abang baca. Tak dengar pun dia kata. Tak dengar dia duk murah dia kata no. Waktu tu kita baca paling ikhlas. Paling ikhlas. Pasal apa? Pasal tak ada siapa dengar. Hanya yang mendengar Allah dan para malaikat dia saja. Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lupa nama dia tuan-tuan, dia baca Quran. Dia ni bela kuda, dia tambat kuda di luar rumah. Dia baca kuda dia duduk gedik di luar. Dia baca kuda dia gedik. Dia berhenti kuda dia tak gedik. Ya. Dia berasa pelik, heran pasal apa kuda aku ni baca gedik, tak baca tak gedik pula. Dia pun keluar binatang berbisa patuk kaki kuda dia. Rupa-rupanya dak dia tuan-tuan, dia keluar dia nampak cahaya putih kuat atas tu, cahaya pun hilang bila gitu ya. Esok pagi dia tanya Nabi, ya Rasulullah, malam aku baca Quran ni duk dengar kuda duk gedik, aku berhenti pergi tengok, tak ada apa pun, aku nampak cahaya ya Rasulullah. Lepas tu dia hilang gitu ya. Nabi kata itulah rombongan para malaikat yang akan turun ke permukaan bumi mencari mana-mana rumah yang membaca ayat-ayat Allah. Lagi hang baca sampai cerah pun dia akan tunggu hang bercerah. Dia akan berdoa ke Allah bagi rahmat, minta Allah ampun dosa hang. Tapi dah hang keluar hang tak baca, dia lari pi Maknanya apa? Hadis lain Nabi kata la taj'alu buyutakum kal qubura. Jangan la taj'alu buyutakum qubura. Jangan jadikan rumah kamu seperti mana kubur, yakni tidak ada langsung bacaan Al-Quran. Jadi tuan-tuan mudah lagu mana tuan-tuan? Tiap-tiap waktu kita boleh baca Quran, senang bagaimana? Beli jam hak jenis ada Quran. Tu kira habis kemas panah tu. Tapi saya pasang lagu tu lah. Kan di sekolah tu kita jenis malas baca Quran. Tak kira setengah jam je buka. Allahu la, kita pun ikut Quran baca lah. Ataupun sebelum subuh kadang-kadang kita tak jaga tuan-tuan. Kunci jam ni setengah jam kunci, mangkit dak pun. Jam tu masuk syurga dulu pada kita. Kononnya pukul 5 nak mangkit mayang tahajud. Mangkit ingat 5:30 lah bunyi. Pukul 6 tak? Lah 6:30. Baru jaga. Jam tu lah duk mayang tahajud kat kita. Mujur dia tak boleh mangkit mayang jenazah kat kita. Tuan-tuan, beli tu. Setengah jam sebelum masuk waktu dia adalah zikir dia, Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman. Kita pun Quran ada lah, tambah-tambah lah kan. Kita duk baca agak ayat kursi sehari 10 ayat awal kahfi, 10 ayat lah kahfi, pakai hafal kau tu kan. Sehari masuk waktu bang tuan-tuan azan kali ingat dia. Masuk waktu tet
Allahu Akbar Allah. Tuan-tuan pun mengerah dengan dia agak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bini kata, bang, lah pukul 10. Allah jam silat set dah. Jam tu pun. Nah, mereka duk jual tuan-tuan online 290. Tempek tang dinding orang tamu rumah kita. Satu rumah baca Quran, dengar Quran. Seorang sahabat saya tuan-tuan, apa dia, mic kita siapa dia, Abang Japak. Abang Japak duduk Taman Geladi. Rumah dia 24 jam buka Quran. Masjid Taman Geladi tu depan dengan masjid tu, tuan-tuan tengok rumah hak cermin semua tu, yang rumah dia kami panggil klinik Taman Geladi. Rumah dia macam klinik, semua pintu cermin. Masuk dia buka. Dalam rumah ada CCTV. Dalam rumah ada CCTV. Dapur ada CCTV. Dalam rumah dia ada studio. Ruang tamu 1, 2, 3. Ruang tamu dia semua TV 72 inci. 72 inci. Hak ni kecil kan, besar lagi 72 inci. Tuan-tuan tengok, kalau tengok cerita hantu, macam hantu tu sama besar kita. Macam dia duduk sebelah kita. No? Dapur ada TV, ruang tamu 1, 2, 3, duk ada 4 biji tuan-tuan. Walaupun macam tu, tuan-tuan pilih rumah dia bila pun, dia akan pasang CD Quran 30 juzuk ni 24 jam. Dia pi mana seminggu tak balik pun, benda tu duk buzin. Pasal dia kata apa? Nak bagi jin lari. Kalau jin lari tu satu bak lah. Kita dengar, kita pun duk jadi jin juga masalah ni. Kan? Dia duk buka tu. Pasal apa? Itu di antara salah satu cara. Dia kata, korang-korang saya tak hafal pun, saya dengar juga Quran telinga saya. Jadi kita nak pergi rumah dia nak mengumpat pun, jadi macam tak apa nak kena. Dia dengar Quran, hang dengar Quran duduk mengumpat orang lagi. Dia lagu tak kena. Habis tu. Yang terakhir katanya, sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang. Sebutlah nama Tuhanmu ketika berdoa memohon pertolongan. Batu sunat bila kita doa diulang banyak kali. Allahumma, Allahumma, Allahumma. Sunat. Yang kedua pasal apa sunat tuan-tuan? Allah Ta'ala suka kita sebut nama dia banyak-banyak. Dan yang ketiga, Allah suka kita minta kat dia banyak-banyak. Ni Allah. Makhluk tak. Sekali hantar, okey. 2 kali, okey. 3 kali, KO. Dia kata, minta ke orang lain pula lah. Buat aku duduk palam duit kat hang seorang ya, tiap-tiap bulan. Ni Allah. Tak. Fadhkuruni adhkurukum. Ud'uni astajib lakum. Hang doa, aku makbul. Selesai. Kemudian dan penuh ketakutan bergantung kepadanya. Dialah Tuhan masyriq dan maghrib, timur dan barat tu. Tiada Tuhan melainkan dia, maka ambillah dia sebagai pelindung. Surah Al-Muzammil. Dengan sembahyang itulah hubungan mereka dengan Tuhan mempunyai kekuatan roh yang memungkinkan mereka menghadapi cabaran dan tekanan hebat terhadap iman mereka. Para ulama menceritakan bahawa Jibril alaihi salam, Jibril ataupun Jibrail, dua-dua boleh tak, mengajar Nabi berwudu. Ajak Nabi berwudu. Ni dalil tuan-tuan, Nabi SAW, Nabi pun mengaji. Hatta bak wudu pun Nabi ambil daripada pengajaran Jibril alaihi salam. Bukti kata dalam bab ibadah wajib kena belajar. Sebagai suatu perkara yang wajib pada tiap-tiap sembahyang. Sembahyang apa ni? Sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat, kecuali sembahyang hormat waktu. Hatu tak sebelah. Sembahyang sunat, sembahyang fardu wajib ada wudu. Dan benda-benda yang lain lah, suci pada hadis dan sebagainya. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sembahyang 5 waktu ketika berlakunya peristiwa Mi'raj. Yakni mana ni Mi'raj? Ketika mana berada di Sidratil Muntaha, tersebarnya berita Islam. Wallahu a'lam wa a'la bis-shawab. Panjang umur, jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang insya-Allah. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, macam biasa di luar nu kita buka kaunter wakaf untuk kita siapkan pembinaan kita. Alhamdulillah tuan-tuan,
setakat hari ni kita dah bayar tak banyak tuan-tuan. Setakat hari ni lah kita bayar lah kepada konsultan kontraktor tu tak banyak lah. Lebih kurang, bukan lebih kurang, memang hak ni lah saya nak sebut ni, sebanyak RM730,000 yang telah kita bayar kepada pihak konsultan ataupun pihak pemaju. Jadi insya-Allah tuan-tuan, minggu ni kita dah pasang dah lantai tingkat 1 dulu, sebahagian kita dah konkrit dah. Sebelum ni kita dah konkrit, ni dah siap dah. Pada bahagian yang kedua masih lagi tingkat 1, tingkat atas no, kita dah buh besi BRC dan insya-Allah besok akan kita jalankan pula lay pipe elektrik kan. Masuk pipe dan kita akan buh pula BRC untuk bahagian ataupun lapisan yang kedua. InsyaAllah paling lewat tuan-tuan minggu depan ataupun awal minggu, 2 minggu lagi kita akan konkrit lantai tingkat 1, ground floor siap, tingkat 1 insya-Allah awal bulan 9 kita sempurnakan dan kita akan naik untuk tingkat yang seterusnya, tingkat yang terakhir lah. Jadi ground floor tu 1, tingkat 1 lah 2, lepas tu 3 tingkat tuan-tuan. Jadi insya-Allah pada ibu-ibu dan ayah-ayah boleh membuat wakaf di luar tu RM20, RM50, RM100, RM200. Itu satu. Yang kedua tuan-tuan, di luar tu ada bawa tabung. Bukan tabung hak besar tu, hak besar tu pun ada juga hak tu. Tabung kecil, mini tabung. Mini tabung ni tuan-tuan besar tu lah tabung tin. Nah, tabung ni untuk apa tuan-tuan? Tuan-tuan boleh ambil bawa balik. Ambil bawa balik. Nak buat apa tabung tu ustaz? Tabung buh duit nah. Nah, tabung tu buh duit lah. Duit apa? Duit shilling hak maklum pi market, ayah-ayah pi minum kopi, pi beli burger, minum makan roti canai hak lebih-lebih sekupang 2 kupang tu, balik pi buh dalam tabung tu. Buh dalam tabung tu. Penuh nanti mai kuliah saya ni bawa mai tabung tu, kita tuang masuk dalam tabung, ibu-ibu ambil balik tabung tu balik, pi bagi penuh pula. Boleh ke tak? InsyaAllah. Tak pasal ni, tak pasal. Tuan-tuan nak ambil ada. Saya bawa ada 40 tabung. Kemarin ada satu orang makcik, dia bagi kat saya. Dia bagi, saya kata ustaz ambil lah, tak banyak mana. Saya kata, nampak memang tak banyak pun, ringan ya. Saya buka-buka tuan-tuan ada 400. Rupanya dia bubuh duit 50-50 tu. Dia tukar lah jadi 400. Patutlah ringan. Jadi ayah-ayah, ibu-ibu sekalian, boleh siapa-siapa yang nak buat apa dia infak setiap pagi subuh kan, dia boh penuh tu, boh meh kita tukar tabung baru pula. Kita buat 1000 biji. Semalam mari dulu saya dak di Masjid Jami'ul Badawi, lebih kurang 30 orang yang ambil. Dia kata ustaz kami duduk siling di rumah berlambak, tak tahu nak lempak ke mana. Saya kata lempak pergi dalam tabung tu, ujung bulan main lempak pergi kat saya pula. Duit tu tuan-tuan kita akan guna di mahad kita. Guna di mahad kita beli barang dapur dan sebagainya. Banyak ke ustaz nak pakai, kami tak mau bagi duit, nak bagi barang boleh tak? Boleh bagi barang. Ayam seminggu 40 ekor. Minggu 40 ekor. Oi, bela orang ke bela jin ni? Bela orang lah tuan-tuan ni. Seminggu 40 ekor ayam, ikan tak banyak 600 ekor. Ayam 40 ekor, ikan 600 ekor. Siapa yang tukar ikan ke tukar ayam ke, hak mana boleh tolak harga murah-murah kat dia, tapi syarat dia meniaga ada untung lah. Jangan tolak tapi dia beli kuku ayam saja ya, untung tak ada. Insya-Allah tuan-tuan kita nak pergi tolong juga, pakai-pakai tolong. Jadi sayuk kita dah ada satu orang bekas pekerja kita tuan-tuan, dia ni orang luar. Dia ada buat dia punya kebun, dia tak banyak. Kebun dia tak besar mana, lebih kurang 12 hektar 12 hektar tuan-tuan. Kita order kat dia. Setiap hari dia hantar sayur fresh untuk anak-anak pelajar kita makan. Jadi tuan-tuan takat lah ni saya tak jumpa lagi lah. Takat lah ni wallahualam. Kalau ada alhamdulillah, tak jumpa lagi mana-mana mahad tahfiz ke yang pelajar dia makan ayam seminggu lebih daripada 5 kali. Tak ada lagi. Hak ada ikan. Hak ada ikan telur, 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 ikan telur. Leh kali telur ikan tu pun telur pula, ikan telur pula.
No, jadi sebab apa tuan-tuan? Kita nak bagi anak-anak kita di ma'had mereka hafal Quran, hafal hadis. Macam mana anak orang lain boleh makan, depa pun boleh makan. Kerana ini amanah tuan-tuan. Kita jaga anak orang bukan jaga anak kucing. Anak kucing tak apalah, ikan hak pecah perut pun kita bagi. Tapi anak orang mereka nak hafal Quran tuan-tuan. Jadi kita kena buat yang terbaik untuk mereka dan kita kena pasang niat walaupun aku susah untuk hampa hafal Quran, hampa ingat Quran, hampa jaga Quran, setiap huruf hampa tu aku akan dapat besok pahala daripada Allah Ta'ala. Kita niat lagu tuan-tuan, insya-Allah Allah permudahkan kita, lapangkan hati kita, lapangkan rezeki kita insya-Allah. Jadi sagi di luar ni tuan-tuan ibu-ibu ya boleh ambil perhabis buat alam malam ni, bulan depan ke 2 bulan lagi ke tuan-tuan nak bagi, tak ada masalah. Mudah-mudahan ada kebaikan dan keberkatan daripada doa dan juga sumbangan ibu-ibu dan ayah-ayah sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.